Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, kelas kita pada hari ini ialah tajuk bahagi wang. Okey, di mana kelas pada hari ini kita dapat menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi bahagi dengan nilai wang dengan nombor hingga 2 digit. Okey, hasil bahaginya hingga RM100,000. Baik, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ialah Kelab Basikal Jaya membeli 8 unit basikal elektrik. Okey, bayaran bagi pembelian tersebut dibuat kepada pembekal basikal wawasan sebanyak RM19,192. Baik, soalannya, berapakah harga sebuah basikal elektrik? Baik, RM19,192 itu adalah harga bagi ke-88 unit basikal. Okey, maksudnya di sini setiap unit basikal itu mempunyai harga yang sama. Okey, bagi memudahkan pengiraan, kita akan melibatkan operasi bahagi di mana RM19,192 kita bahagikan dengan 8 untuk mendapatkan harga sebuah basikal. Baik, bila kita dah tentukan ayat matematiknya dan kita perlu kenal pasti sifir apa yang kita perlu guna, iaitu sifir 8. Sekiranya murid-murid tak pasti atau tak ingat sifir, senaraikan sifir 8 tersebut. Kemudian barulah kita boleh selesai dalam operasi bahagi dengan bentuk lazim. Di mana 19,192 bahagi 8. Baik, kita selesaikan satu persatu dahulu. Baik, 1 bahagi 8. Oleh kerana nilainya lebih kecil, maka kita tolak dengan sifar. Sifar bahagi 8 bersamaan dengan sifar. Baik, 1 tolak sifar, bahaginya 1. Kemudian 9 akan kita turunkan menjadi 19. Baik, kita tengok senarai sifir 8. Berapakah nilai yang boleh kita tolakkan dengan 19? Oleh kerana tak ada 19, maka kita ambil nilai yang paling hampir, iaitu 16. Baik, 16 bahagi 8 bersamaan dengan 2. 19 tolak 16 bagi 3. Kemudian 1 kita turunkan menjadi 31. Baik, kita tengok sifir 8. Ada tak 31? Kalau tiada, kita cari nilai yang paling hampir untuk ditolakkan. Baik, tolak dengan 24. 24 bahagi 8 bersamaan dengan 3. Kalau murid-murid tak pasti, baik, murid-murid boleh kira 24 adalah digit yang keberapa. Maka itulah jawapan bagi 24 bahagi 8, iaitu 3. Kemudian 31 tolak dengan 24 bersamaan dengan 7. 9 kita turunkan, dia akan menjadi 79. Kita tengok sifir 8. Ada tak 79? Sekiranya tiada, kita akan tolakkan dengan nilai yang paling hampir, iaitu 72. 72 bahagi 8. Sudah akan jadi 9. Baik, 79 tolak 72 bagi 7. Jadi 72. 2 akan turun menjadi 72. So, kita tengok ada tak 72? Ada ya. Tolak dengan 72. Baik, 72 bahagi 8. Bersamaan dengan 9. Okey, 72 tolak 72. Bahaginya sifar. Apabila kita telah selesai dan telah mendapat bahagi sifar, maka jawapan kita telah pun kita peroleh, iaitu RM2,399. Okey,
Digit sifar di bahagian hadapan kita boleh abaikan. Baik, kita teruskan dengan contoh yang kedua di mana nilai wang kita akan bahagi dengan 2 digit iaitu 70,213 bahagi 52. Bagaimana kita nak kira sedangkan digit yang diberi ialah 2 digit? Baik, kita bina sifir 52 dengan menggunakan sifir 5 dan sifir 2. Baik, kita senaraikan sifir 5 dan sifir 2. Tulisan yang berwarna merah itu kita perlu tambahkan. Baik, tulisan yang berwarna hitam kita salin saja semula. Okey. Baik, contoh 5 tambah sifar bersamaan 5. Jadi 2 tu kita salin saja. Jadi 52. 10 tambah sifar bersamaan 10. 4 tu kita salin saja. Jadi 104. 15 tambah sifar bersamaan 15. 6 tu kita salin. Jadi 156. 20 tambah sifar bersamaan dengan 20. 8 tu kita salin. So, jadi 208. 25 tambah 1 bersamaan dengan 26. Baik, sifar itu kita salin. Jadi 260. Begitulah seterusnya sehingga 45 tambah 1 bersamaan dengan 46. 8 tu kita salin jadi 468. Okey, setelah kita senaraikan, barulah kita kira dalam bentuk lazim. Okey, di mana RM70,213 tu tadi dibahagi dengan 52. Baik, kita pergi satu persatu. 7 bahagi 52. Oleh kerana 7 adalah nilai paling kecil, maka kita tolakkan dengan sifar. Okey, sifar bahagi 52 bersama dengan sifar. Jadi 7 tolak sifar, bakinya 7 dan sifar kita turunkan. Jadi 70. Okey, baik, 70 bahagi 52. Kita tengok senarai sifir 52. Adakah 70 dalam sifir tersebut? Tak ada. Jadi kita pilih nilai yang paling hampir iaitu 52. Okey, baik, 70 tolak 52. 52 bahagi 52. Okey, bersamaan dengan 1. Jadi 70 tolak 52. Okey, nilai bakinya 18. Jadi kita akan turunkan digit 2. Akan menjadi 182. Baik, kita semak balik sifir 52. Ada tak sifir 182? Kita ada. Jadi yang paling hampir ialah 156. Maka kita tolakkan dengan 156. 156 bahagi 52 bersamaan dengan 3. Okey, 182 tolak 156 bersamaan dengan 26. Okey. Baik, 26. Kemudian kita turunkan 1. Jadi 261. Baik, kita tengok balik. Ada tak? Tak ada. So, paling hampir 260. So, kita tolak dengan 260. Okey, 260 bahagi 52 bersamaan dengan 5. Okey, 261 tolak 260 bersamaan baki 1. Baik, kita turunkan 3. Baik, 13 bahagi 52. Okey, ada tak nilai 13? Tiada, sebab nilai 13 ialah lebih kecil. Maka kita tolakkan dengan sifar. Baik, sifar bahagi 52 ialah sifar. Maka 13 tolak sifar, bakinya 13. Adakah pengiraan kita telah selesai? Belum lagi ya murid-murid, sebab masih ada baki 13. Okey, setiap pembahagian nilai wang kita perlu mendapatkan nilai sifar baki akhirnya. Maka apa yang perlu kita buat? Kita wujudkan sifar. Okey, siapa yang masih ingat dengan pembahagian perpuluhan?
Okey. Inilah dia. Pertama sekali kita wujudkan titik. Bila kita wujudkan titik, maka terwujudlah sifar. Okey, sifar ini kita tulis di sebelah 3. So, nilainya akan menjadi 130. 130 bahagi 52. Baik, kita rujuk balik sifir. Okey, tak ada. Yang paling hampir ialah 104. Maka kita tolakkan dengan 104. 104 bahagi 52 bersamaan dengan 2. Baik, 130 tolak 104 bersamaan dengan 26. Okey, masih lagi belum selesai sebab masih ada baki. Maka kita tambah lagi sifar, wujudkan lagi sifar dan kita turunkan. 260. Okey, kita rujuk sifir. Baik, ada 260. Maka kita tolakkan dengan 260. 260 bahagi 52 bersamaan dengan 5. Maka 260 tolak 260, bakinya sifar. Okey, bila kita dah dapat baki sifar, maka selesailah pengiraan kita. Jadi jawapan yang perlu kita peroleh ialah RM1,350.25. Baik, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Baik, 38,000 bahagi dengan 40. Okay. Baik, setiap permasalahan kita perlu cari jalan yang paling mudah. Okay, untuk soalan ini, untuk kita permudahkan pengiraan, kita buangkan sifar. Okay, supaya nilai yang kita akan bahagikan lebih kecil. Oleh kerana 40 ada satu sifar dan 38,000 ada sifar, baik kita buang satu sifar daripada setiap nombor. Maka nilai itu akan menjadi lebih kecil, iaitu jadi 3,800 bahagi dengan 4. Okay, bila kita dah tahu nilai tersebut, maka kita pun dah tahu sifir apa yang kita nak guna, iaitu sifir 4. Jadi kalau kita tak buang sifar, maka kita perlu wujudkan sifir 40. Okay, nilainya ataupun angkanya lebih besar. Bila kita dah kecilkan, kita boleh guna pembahagian dengan nilai 1 digit. Baik, kita teruskan dengan operasi bahagi dalam bentuk lazim. Baik, 3,800 kita bahagikan dengan 4. Baik, kita mulakan satu persatu. 3 bahagi 4, kita rujuk sifir. Ada tak 3? Sekira tak ada, maka nilai tersebut adalah lebih kecil. Maka kita tolak dengan digit sifar. Okay, sifar bahagi 4 bersama dengan sifar. Baik, 3 tolak sifar, baki 3. 8 kita turunkan. Baik, 38. Adakah nilai 38 dalam sifir 4? Kita ada, maka kita cari nilai yang paling hampir untuk ditolakkan. Jadi kita tolak dengan 36. 36 bahagi 4 bersamaan dengan 9. Baik, 38 tolak 36 baki 2. Okay, sifar kita turunkan. Baik, nilai 20. Baik, 20 bahagi 4. Adakah dalam sifir 4 itu mempunyai 20? Ya, ada. Maka kita boleh tolakkan dengan 20. 20 bahagi 4 bersamaan dengan 5. Okey, 20 tolak 20. Okey, bakinya sifar. Adakah selesai tugas kita dalam pengiraan ini? Belum ya murid-murid, sebab masih lagi ada satu digit, iaitu digit sifar. Jadi kita tidak boleh terus kata soalan ni dah selesai. Maka kita perlu turunkan digit sifar tersebut. Jadi sifar bahagi dengan 4. Baik. Oleh kerana sifar, maka kita tolakkan dengan sifar. Jadi sifar bahagi 4 bersamaan dengan sifar. Jadi sifar tolak sifar, bakinya sifar. Di jawapan yang perlu kamu wujudkan ialah RM950. Okey.
Baik, contoh yang seterusnya, itu contoh 4. Di mana kita menggunakan kaedah pergerakan titik. Okey, ini apabila kita bahagi dengan nilai 10, 100, 1000. Okey. Baik, kalau murid-murid masih ingat pergerakan titik dalam tajuk perpuluhan, maka murid-murid boleh menjawab soalan ini dengan mudah. Baik, RM10,907.50 bahagi dengan 10, maka oleh kerana digit 10 ada satu saja bilangan sifar, maka kita akan gerakkan nilai titik tersebut ke arah ke kiri. Okay, mesti ingat ya, bila bahagi kita gerakkan titik itu ke kiri. Okay, kalau darab arahnya ke kanan. Okay, baik, kita gerakkan titik tersebut arah ke kiri dengan gerakan 1. Sebab mengikut bilangan sifar. Okay, maka titik tersebut berada di antara sifar dan 7. Okay, kita tinggal salin saja jawapan. Iaitu RM10,000.75. Okay, sifar yang terakhir itu kita abaikan. Okay, inilah jawapan kamu bagi contoh yang keempat. Okay, latihan untuk hari ini ialah buku tab muka surat 115, soalan 1 hingga soalan 3. Okay, selamat belajar. Kita jumpa lagi kelas yang akan datang. Assalamualaikum.